Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Ad-Durrus Tsamin muka surat 54 baris 5 daripada atas. Wa qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullah subhanahu wa ta'ala, maka nyatalah kita ketahui bahawasanya tiada memberi bekas bagi kudrat kita pada suatu daripada segala perbuatan yang ikhtiyariyah. Jadi masih lagi sambung perbahasan dalil berkenaan dengan sifat keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dulu dia mentakdirkan, dia mengandaikan sekiranya ada dua Tuhan ataupun ada dua kudrat macam Tuhan, maka tidak akan jadilah alam ini. Kerana satu benda tu mestilah hanya memberi bekas oleh seorang sahaja. Seperti mana yang kita buat contoh Imam Bajuri rahimahullah dalam Tahqiqul Maqam. Apabila dua pen itu bila buat titik maka menghasilkan dua titik lah. Tak boleh dua pen tu menghasilkan satu titik yang sama, tak boleh. Mesti titik yang berlainan, sama ada secara berpisah ataupun secara bertimbun. Asalkan dua titik yang berbeza. Itu jugalah jauhar firi, jirim firi, benda halus tak boleh belah bahagi tu. Hanya satu saja yang boleh beri bekas, bukan dua kudrat. Maka di situlah titiknya. Kalau kita kata ada dua Tuhan, nak buat satu jauhar, satu benda yang tak boleh belah bahagi, maka tak jadilah benda tu. Bila tak jadi benda tu, maka hal lebih besar lagi seperti jisim, alam dan sebagainya juga tak akan dapat terjadi. Maka sebab itu kita kata mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun Tuhan ni ada lebih daripada satu. Maka hasilnya kata, sambung dia kata, maka nyatalah kita ketahui bahawasanya tiada memberi bekas bagi kudrat kita pada suatu tu daripada segala perbuatan yang ikhtiyariyah. Sebab apa dia kaitkan dengan ikhtiyariyah? Ikhtiyariyah ni usaha ikhtiar lah. Sebabnya ada perbuatan yang satu lagi yang tak ada usaha ikhtiar kita tapi berlaku. Contohnya terjatuh baring. Terjatuh baring itu bukan kita nak, bukan kita usaha, dia pergi jatuh juga. Ataupun terpotong jari dengan pisau. Kita nak potong uang, terpotong jari. Itu ikhtiyari, benda yang tak ada kehendak tapi jadi. Yang ikhtiari ini maksud dia perbuatan itu hasil daripada kehendak kita dan dia terjadi dengan kehendak Allah.
Contoh kita sekarang ni mari sejid surau ni, maka tu ikhtiariah kita lah. Dan Allah izinkan kerana Allah sudah berkehendak sejak azali kita ni akan mari surau ni. Maka bila faham wahdaniyah, keesaan Allah, maka kita tahu kata tak ada lah kita ni, kudrat kita boleh mengikas. Tak ada lah kudrat kita ni boleh memberikan kesan kepada perbuatan kita, sama ada duduk, berdiri dan sebagainya. Tak beri bekas, hanya usaha semata-mata tanpa boleh beri bekas. Yang boleh beri bekas apa dia? Allah Ta'ala sahaja yang memberi kesan terhadap perbuatan kita. Jadi kudrat yang Allah beri itu hanya usaha sahaja, bukan dari sudut beri bekas. Lepas tu dia kata nyata pada kita bila faham itu, tak bolehlah kudrat kita ni beri bekas pada perbuatan kita. Dan jikalau tiada, yang ni kalau kita tak kata begitu, dengan makna kalau kita ni beri bekas, niscaya lazimlah lemah kudrat Tuhan kita. Lemah sebab dia berhajat pada kudrat lain untuk hasilkan sesuatu. Kudrat kita, kalau contoh kita ni beri bekas, kita ni lah semayang dengan kudrat kita, kita ni lah jalan kaki mari surau dengan kudrat kita sendiri yang beri bekas. Mana Allah berhajat pada kudrat kita untuk menghasilkan perbuatan tu. Jadi bila kita berkata begitu, makna Allah tidak esa dari sudut perbuatan. Kerana Allah berhajat kepada kita secara tidak langsung untuk memberi satu kesan kepada perbuatan kita, iaitu dapat semayang, iaitu dapat jalan, lari dan sebagainya. Itu mustahil. Sedangkan kita sudah bahas dulu sifat wajib bagi Allah yang ijma' ulama ialah esa. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Siapa ingkar kafir. Ya. Maka wajib kita i'tiqad kita mukallaf. I'tiqadkan, yakinkan bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan bagi segala hamba itu kudrat atas perbuatan mereka itu hamba yang ikhtiyariyah. Allah yang jadi. Allah yang jadikan kudrat dan Allah yang menjadikan perbuatan. Dua-dua Allah jadikan belaka. Ini kaedah daripada Al-Imam Az-Zarruq Al-Fasi rahimahullah ta'ala dalam syarah Al-Aqaid, syarah Al-Qawa'id Al-Aqaid, Qawa'id Al-Aqaid. Dia kata apa? Segala perbuatan kita ini makhluk kerana kita dicipta oleh Allah. Jadi segala perbuatan yang hasil daripada kita juga makhluk. Itu kaedah dia. Jadi kudrat yang kita ada ni Allah beri, Allah jadi. Dan perbuatan kita ni pun Allah jadi. Tu ya. Yang ikhtiyariah disertakan perbuatan tu. Jadi kudrat kita menyertai perbuatan kita, cuma tak beri bekas. Tu dia kata, dan tiada memberi bekas padanya pada perbuatan ikhtiyariah itu. Hanya kudrat Allah beri. Menyertai kudrat kita dengan perbuatan kita, memang menyertai, sebab tu kita boleh angkat tangan, tolak dan sebagainya, menyertai. Tapi yang betul-betul tolak atas bawah kiri kanan ni Allah Ta'ala. Bukan perbuatan kita, bukan kudrat kita, bukan kudrat kita yang beri bekas. Sebab tu kita tidak katakan bahawasanya kita ni mensyirikkan Tuhan. Kerana walaupun ada di situ dua kudrat, satu kudrat hamba, satu kudrat Allah, tapi kudrat Allah yang memberi bekas. Kudrat hamba dia tak beri bekas, hanya usaha. Beza dengan Mu'tazilah, dia kata kudrat kita meningkat. Sebab tu kita ni wajib masuk syurga bila kita semayang, sebab kita yang buat. Dia gitu. Sebab tu kita ni wajib masuk neraka kalau kita ni buat dosa. Dia kata gitu. Sebab apa? Sebab dia pegang kata kudrat Allah beri, tapi perbuatan tu bukan Allah jadi, dia yang jadikan. Sebab itu sebahagian ulama Maturidiyah yang hulu, yang bagi pandangan yang keras, mengatakan Mu'tazilah ni kafir, kerana lebih kafir daripada Majusi. Lebih kafir daripada Majusi, betul? Lebih kafir daripada Nasrani. Kerana Majusi dua Tuhan, Nasrani tiga Tuhan, Mu'tazilah banyak Tuhan. Sebab manusia banyak. Manusia berapa juta? 400 juta trilion contohnya. 400 juta trilion tu lah beri bekas pada perbuatannya. 400 juta trilion tu sama macam kudrat Tuhan. Tu yang kata lebih kafir daripada Nasrani. Cuma tu bukan pandangan Mu'tamad. Pandangan Mu'tamadnya Mu'tazilah tu fasik. Tu.
Dan hanya yang memberi bekas itu kudrat Allah sendirinya, yang kudrat Allah saja, tak ada yang lain. Dan kudrat yang baharu, yakni padahal kudrat yang baharu itu didapati akan segala af'al yang ikhtiariyah padanya pada perbuatan tadi. Tiada dengan dia, tiada dengan kudrat hamba. Hanya hamba ni orang baharu ni, hamba ialah makhluk. Makhluk ni terjadi terhasil padanya af'al ikhtiariyah, perbuatan yang jenis usaha ikhtiar. Tapi bukan dengan sebab kudrat itu dia boleh buat benda yang dia nak buat, bukan. Lepas tu yang beri bekas Allah Ta'ala. Tapi kita tak boleh nafikan itu usaha kita, tak boleh. Sebab itu kudrat tu untuk mensabitkan kita ni pilih nak buat apa. Buat dosa, dapat dosa. Buat pahala, dapat pahala. Walaupun semuanya perbuatan Allah belaka, cuma nanti dihisabkan hasil daripada apa yang kita pilih. Kita pilih apa? Kita pilih nak masuk, nak masuk lah. Pilih zina, maka dapat dosa zina. Walaupun itu kudrat Allah Ta'ala yang beri, dan Allah yang mencipta perbuatan dia supaya dia berzina. Tapi itu tak boleh salah Tuhan. Dia panggil la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak dapat ditanya Allah Ta'ala, tapi manusia akan ditanya kenapa buat begitu. Sebab manusia tidak tahu kehendak Tuhan sejak azali apa dia. Manusia tidak tahu kehendak Tuhan sejak azali apa yang berlaku atas kita, baik ke buruk, panjang umur ke pendek umur, tak tahu. Yang adanya kita boleh usaha ikhtiar doa. Kenapa kita pilih hak buruk? Seperti api, nisbah kepada menghanguskan. Nyata hangus itu sebab berjumpa dengan api. Tiada, yakni tiada menghangus itu dengan api itu yang menghanguskan. Maksudnya tiadalah api itu yang memberi bekas pada menghanguskan, tidak. Tapi secara usahanya, bila api berjumpa dengan sesuatu dekat, bakarlah. Tapi adakah mesti begitu? Tak mesti begitu. Buktinya Nabi Ibrahim AS tak terbakar. Bahkan dia sejuk dalam tu. Mana api ketika itu tidak menghanguskan, kerana Allah Ta'ala telah berkehendak sejak azali, dan berlaku ketika itu api yang dibakar oleh Nabi Ibrahim AS itu sejuk. Bukannya hangus macam kita api sekarang ni. Jadi boleh jadi tak api itu sejuk? Boleh. Boleh jadi api itu menghanguskan, panas? Boleh. Cuma siapa yang beri bekas? Bukan api. Kudrat api bukan juga. Lepas tu Allah Ta'ala. Gitu. Itu etika al-sunnah. Kalau kita kata api itu sendiri yang menghanguskan, kafir tanpa khilaf. Kafir lalu. Bak dunia kafir tu. Sebab apa? Sebab dia nampak macam bak dunia, tapi sebenarnya berkait dengan Tuhan. Kerana seolah kita sudah menafikan salah satu kuasa Tuhan, iaitu menghanguskan. Jadi menafikan benda yang Allah buat, itu hukum dia kafir. Kerana seolah-olah mengingkari ayat Quran, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala kata kul, semua sekali Allah kuasa. Bukan separuh-separuh ni. Bukan kata ba'duha qadirun wa ba'duha laisa biqadirin. Bukan kata Allah Ta'ala kuasa sebahagian, tak kuasa sebahagian. Tak ada itu. Hanya Allah lah yang menghanguskan sendirinya. Allah dijadikan adat hangus itu pada api. Adat saja. Mana hukum adat, bila jumpa api terbakar. Tapi dari sudut akal harus dia tak terbakar. Boleh jadi terbakar dengan sebab lain. Boleh jadi api itu tidak hangus tapi sejuk. Tapi siapa yang menjadikan sejuk api semua tu? Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di neraka, orang-orang kafir akan dibakar dengan neraka, kecuali orang mukmin. Orang mukmin dibakar juga, tapi tak dibakar kerongkong yang dilalui air telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak terbakar sebab dia minum masuk syurga. Sebelum masuk neraka, dia minum telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana dia orang beriman. Maka api neraka bila dia masuk, dia tak terbakar. Hasil laluan minuman telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh tu neraka. Yang mana para ulama sebut setitik neraka jatuh ke bumi, hancur alam. Boleh tak terbakar bila dia minum air telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh saja Allah Ta'ala buat. Tu bab neraka. Kemudian kata dia,
ada pun. Selesailah bab wahdaniyah keesaan Allah Ta'ala, selesai. Masuk pula dalil yang sifat lain. Ada pun dalil kudrat dan iradat dan ilmu dan hayat. Dia sekalikan. Malah lah. Nak habis cepat. Sebab apa dia buat 4 ni sekaligus? Kenapa tak sekaligus 7? Kerana 4 ni ada kaitan khusus dengan perbuatan alam. Kalau Allah Ta'ala tak ada kudrat, tak jadi alam. Kalau Allah Ta'ala ada kudrat tapi tak ada iradat, tak jadi juga. Kalau Allah Ta'ala ada kudrat, ada iradat, tiba-tiba mati, tak jadi juga. Kalau Allah Ta'ala hidup, Allah Ta'ala ada kudrat, iradat tapi tak ada ilmu, tak jadi juga. Jadi 4 ni mesti ada. Sabit dengan alam, ada kaitan dengan alam sungguh. Maka dia sekalikan 4 sifat ni dalam satu dalil. Sebelum dia sebut dalil akal tu, dia bagi hadis ayat Quran. Dia kata iaitu dalil tu firman Allah Ta'ala, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan iaitu Allah itu atas tiap-tiap suatu itu. Tiap-tiap suatu sini ialah tiap-tiap suatu yang harus saja, bukan benda mustahil, bukan benda yang wajib pada akal, harus saja. Amat kuasa makna setiap perkara yang harus pada akal, boleh ada boleh tiada, Allah kuasa belaka. Termasuk dah tadi menghangus, membakar, memotong, menghilangkan haus, mengenyangkan dan sebagainya. Dan lagi firman-Nya, firman Allah Ta'ala, fa'alul lima yurid. Artinya Allah itu Tuhan yang memperbuat bagi barang yang dikehendakinya Tuhan. Ni pun sama juga. Apa barang tu? Barang sini perkara yang harus pada akal. Boleh ada, harus pada akal. Boleh tiada, harus pada akal. Sungguh, harus pada akal atau sungguh. Boleh berlaku maksud. Dia tidak berkehendak benda yang wajib, tidak. Dia tidak berkehendak benda yang mustahil pada akal. Jadi kalau dia berkehendak benda mustahil pada akal untuk ada, tak mustahil lah benda tu jadi harus kan? Benda mustahil tak ada, tiba-tiba dia boleh ada kan? Itu bukan mustahil, itu harus. Benda wajib dia nak ada kan? Kuan benda wajib mesti dah ada, tiba-tiba nak ada kan? Itu tahsilul hasil. Menghasilkan benda yang telah ada, itu pun mustahil. Ataupun tu benda wajib, dia berkehendak untuk meniadakan dia pun tak boleh. Sebab benda wajib mesti kekal abadi, tiba-tiba boleh meniadakan, itu maksud dia harus. Benda mustahil Allah Ta'ala nak meniadakan juga tak boleh. Kalau dia memang tak ada dah, tiba-tiba nak meniadakan. Nak meniadakan benda tiada ni buat apa? Dia panggil tahsilul hasil. Tu pun sia-sia juga. Jadi semua tu mustahil. Yang hanya bolehnya Allah berkehendak benda yang harus. Dan lagi firman-Nya, firman Allah Ta'ala, wa huwa alimun bidzatis sudur. Dan iaitu Allah tu, itu yang amat mengetahui dengan barang yang di dalam dada. Dada siapa ni? Dada makhluk lah. Dan bukan setakat benda yang berada pada dada makhluk, bahkan dia tahu segala benda wajib, segala benda wajib mustahil, segala perkara yang harus. Dia panggil inkishaf, semua nyata belaka. Tak ada satu pun yang tersembunyi daripada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi firman-Nya, firman Allah Ta'ala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bersertalah olehmu. Berserta ni makna menyerah. Tawakal lah, menyerahkan diri olehmu atas Tuhan yang hidup, yang tiada mati. Tengok, dia sebut yang hidup tiada mati. Kenapa kena ulang? Hidup tu faham tak mati lah, dia ulang. Kenapa? Kerana nak menguatkan lagi kehidupan Allah Ta'ala tu yang azali. Bukannya nak kata kita ni tak faham ke, kita buat main-main ke, buat wajib mustahil harus ni. Bukan. Jadi kalau ada orang buat pelengkeh sifat 20 wajib mustahil buat apa mengaji hak tu, macam tu kritik Tuhan dulu kan. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Apa Tuhan nak sebut la yamut? Al-hayyu tu ada ke benda yang selain daripada mati? Mati lawannya hidup. Ada tak tengah-tengah? Tak ada. Nak kata mati mesti hidup, tak mati mesti hidup. Kalau tak hidup mesti mati. Tak ada tengah-tengah. Tu yang menyerupai mati tu hidup lagi lah, tak macam Tuhan.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah tak ngantuk, tak tidur. Dulu baca lalu lepas mayam. Allah tidak ngantuk, tidak tidur. Sebab tidur dan ngantuk sifat makhluk. Allah bukan itu. Kemudian dan dalil aqli, dalil akal pula. Dalil akal ni untuk menguatkan dalil naqal dari Quran tadi. Seperti kata Syekh iaitu Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah radhiyallahu taala anhu, wa amma burhanu wujub ittisafihi ta'ala bil qudrati wal iradati wal ilmi wal hayati fali'annahu law intafa syai'un minha lama wajada syai'un minal hawadithi. Dan adapun tanda wajib bersifat Allah Ta'ala dengan kudrat dan iradat dan ilmu dan hayat, maka kerana bahawasanya jikalau ketiadaan suatu daripadanya daripada sifat itu, yakni jikalau tiada suatu sifat daripada sifat yang empat itu, niscaya tiada dapat suatu daripada segala yang baru. Noktah. Makhluk lah. Jadi tak ada. Kalau Allah tak ada kudrat, macam mana nak buat makhluk? Tuhan lain ke? Tuhan lain kita sudah nafi dengan sifat wahdaniyah. Sebab tu susunan sifat 20 ni jelas. Tak ada tanda tanya. Ada kot Tuhan lain. Mana kita mengaji dah wahdaniyah tadi? Keesahan Tuhan. Maka mesti Tuhan ni yang berkuasa. Siapa Tuhan tu? Allah saja. Jadi kalau Allah tidak ada kudrat, tak boleh jadi Allah. Ada kudrat, tak ada kehendak, tak jadi juga. Ada kudrat, ada kehendak, tak ada ilmu, tak jadi juga. Ada tiga-tiga tu, tapi mati, tak jadi juga. Jadi siapa yang buat alam ni kalau bukan Tuhan? Allah Ta'ala. Sedangkan kita sudah sabit bahawasanya Allah Ta'ala itu esa. Tu. Kerana orang yang lemah atau tergagah, lemah ni lawan bagi kudrat, tergagah ni lawan bagi iradat, tergagah ni terpaksa. Terpaksa, terlupa, terlalai, tu semua lawan belaka lah. Atau yang jahil, atau mati, tiada dapat menjadikan suatu dan mengadamkan, meniadakan dia, meniadakan suatu. Satu zat yang lemah, tak boleh nak meniadakan sesuatu. Contoh kita ni lumpuh, kita nak hancur rumah, boleh tak? Tak boleh. Jadi kalau ada kudrat baru kita boleh hancur, kita mari traktor, kita kontrol sikit traktor tu, brom pecah. Kalau ada kudrat. Kalau ada kudrat tak boleh buat. Ada kudrat boleh buat ada rumah, boleh. Kalau tak ada, tak boleh. Duk stroke contohnya, wal a'yadu billah, tak boleh buat apa. Kudrat tak ada. Boleh buat rumah, tak boleh. Iradat tak ada kudrat tapi tak ada kehendak buat rumah, boleh jadi rumah tu, tak boleh. Ada kehendak untuk meniadakan, menghancurkan rumah tu. Kan? Tidak ada kehendak untuk menghancurkan rumah tu, agak-agak hancur rumah tu. Tak jadi. Sebab bila iradat berkehendak, kudrat mesti bertindak. Jadi sekarang ni kita tak ada kehendak untuk menghancurkan rumah, agak-agak kudrat kita bertindak dah untuk menghancurkan rumah. Tak ada lah. Begitu juga ilmu kalau jahil. Kalau jahil suti tak tahu apa, nak buat rumah tak tahu. Kudrat ada, iradat ada, tapi tak tahu nak buat rumah. Boleh jadi rumah tu? Tak boleh juga. Ataupun dia ada kudrat, dia ada iradat, tapi tak tahu macam mana nak hancurkan rumah, pun tak boleh juga. Apatah lagi kalau mati, lagilah tak boleh buat apa, kerah gitu. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau salah satu daripada empat ni tak ada, maka makhluk pun tak akan ada. Maka ta'aluk kudrat itu, ta'aluk ni fungsi lah. Fungsi kudrat tu iaitu buat makhluk dan meniadakan makhluk tu terhenti atas ta'aluk iradat. Terhenti ni makna berhajat. Berhajat sini dari sudut akal kita nak faham saja. Bukan makna ada dulu kemudian ni. Ni dulu dia dah bagi tahu dah. Bukan maksud dia Allah Ta'ala ni iradat dulu kemudian kudrat. Bukan. Semua tu siap sedia kala dah. Cuma ni dari sudut tertib nak faham. Dia panggil tertib akli. Nak faham saja satu-satu macam mana proses dia. Disebabkan kita tak boleh nak urai sekaligus, kita kena buat tertib lah. Macam sifat 20. Boleh kita sebut 20 sifat sekaligus? Tak boleh. Maka kita buat tertib satu-satu. Start daripada wujud sampai kalam.
Dan ta'alluq iradat, fungsi iradat tu pula terhenti berhajat atas ta'alluq ilmu. Jadi kudrat nak buat, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrat. Sebelum nak cipta mesti dia kehendak dulu. Sebelum dia kehendak mesti dia tahu dulu. Tu dia kata terhenti. Kudrat nak buat mesti ada iradat dulu. Iradat nak kehendak mesti ada ilmu tentang benda tu. Dan ta'alluq iradat terhenti atas ta'alluq iradat dan ta'alluq ilmu. Dan ketiga-tiga itu, iaitu kudrat, ilmu dan juga iradat, terhenti atas bersifatnya zat itu dengan hayat. Jadi kalau tiga-tiga tu sifat Tuhan, tiba-tiba mati, tak jadi. Jadi orang mati, dia ada tak kudrat? Tak ada. Iradat pun tak ada kehendak lah. Ilmu duk ke situ, tak ada apa lah bila dia mati. Kalau Tuhan mati, lagilah tak ada ilmu Tuhan, iradat Tuhan dan kudrat Tuhan lagi ternafi. Maka macam mana nak ada makhluk ni? Maka jika tiada, niscaya menafikan ketiga sifatnya, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maka jika tiada, yakni tidak bersifatnya dengan hayat. Kalau Allah tidak bersifat hayat, niscaya menafikan ketiga sifatnya, sifat Allah, iaitu sifat kudrat, iradat dan ilmu. Tiga-tiga tu akan nafi juga. Sebab buat apa kalau dia tu mati, tiba-tiba kita sabit kudrat, iradat, ilmu? Kok mana? Dia mati dah, kudrat mesti tak ada, iradat mesti tak ada, ilmu pun habis situ je. Sifat pengetahuan tu habis situ saja. Bila dia mati. Maka kalau kita kata Allah Ta'ala mati, maka sifat ilmu, iradat dan kudrat pasti ternafi juga. Dan jika ketiadaan ilmu menafikan ia ketiadaan ilmu akan kudrat dan iradat. Sebab kalau tidak ada pengetahuan, macam mana nak kehendak? Kita tak tahu milu tu ada, macam mana nak kehendak buat milu? Macam mana kita nak buat milu kalau kita tak tahu? Kita tak tahu berkaitan sembahyang raya, macam mana kita nak buat kudrat kita sembahyang raya? Tak tahu. Sebab nak buat dengan kudrat kita, kehendak nak sembahyang raya dengan iradat kita mesti terhenti atas ilmu. Sebab tu kena belajar, baru dia sah. Kalau tak, apa buat? Tu. Dan jika ketiadaan iradat, maka menafikan ia ketiadaan iradat akan kudrat. Jadi kalau seorang tu ada kudrat, tiba-tiba tak ada kehendak. Ada kudrat nak buat rumah, tapi tak ada kehendak nak buat rumah, boleh tak jadi rumah tu? Tak boleh. Tapi kalau ada kudrat buat rumah dan dia kehendak buat rumah, dia realisasikan, jadi rumah tu. Dia ada iradat untuk menghancurkan rumah dan dia ada kudrat untuk menghancurkan rumah, dia akan buat sungguh. Tapi kalau tak ada iradat, kudrat ada pun duduk saja, tak akan jadi apa-apa. Jadi semuanya ni nisbah kita nak faham dari sudut akal kita yang cetek ni sahaja. Nisbah ada ta'alluq terhenti ni, bukan makna ada masa, bukan. Semua tu serentak belaka. Mana sifat makna Allah tu ada belaka sejak azali. Ta'alluq kudrat Allah Ta'ala sejak azali, saluhi qadim. Allah sejak azali ada kemampuan untuk mencipta, tapi tak buat lagi sebab masa azali tak ada makhluk. Bila habisnya masa azali, barulah Allah buat makhluk. Iradat Allah azali, bukannya baru. Dan azali lagi sudah Allah tentukan secara terperinci apa yang akan terjadi. Ilmu Allah azali, sejak azali lagi Allah sudah mengetahui secara terperinci apa yang akan berlaku. Hayat Allah, berhidup Allah, itu tak ada ta'alluq lah. Berhidup Allah Ta'ala tidak ada ta'alluq, kerana dia untuk Tuhan saja, bukan untuk makhluk. Tu. Maka dia kata, yakni nisbah pada bicara tasawur. Tasawur ni gambaran. Kita juga, hak ni yang kita bincang terhenti. Bukan kata Allah ni ada dulu kemudian sifat dia, bukan. Kata ni nisbah dari sudut gambaran. Iradat, kudrat ni kalau nak buat sesuatu mesti dia ada iradat. Iradat ni mesti ada ilmu dulu. Ilmu ni mesti ada hayat dulu. Tiga-tiga sifat ni mesti ada hayat dulu, baru ada tiga sifat ni: kudrat, iradat, ilmu. Kalau tak ada hayat, tiga-tiga ni tak ada. Tu nisbah nak gambar saja, bukannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukannya pada hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala sifat dia begitu, ada terhenti. Tu biasanya dia akan sebut pada perbahasan akhir.
Macam kita kata kudrat yang beringkar, kudrat Tuhan yang beringkar, kudrat Tuhan yang mencipta alam. Kalau ikutkan salah lah. Tapi cara cakap gitu tu untuk terang sifat kudrat tu buat apa? Tu dia panggil cakapan majazi. Bukan etikot sungguh gitu. Allah duduk saja, kudrat dia yang buat. Tu kafir. So kita kata sebut kudrat Allah yang buat, kudrat Allah yang buat sebab kita bincang kudrat Tuhan sekarang ni. Lepas tu, etikot sungguhnya, etikot sungguh Allah yang buat. Bila Allah boleh buat, adalah kudrat. Kita bincang kudrat tu. Allah yang kehendak, bukan iradat Allah yang kehendak. Tapi Allah bila kehendak, ada sifat iradat. Begitu. Allah yang mengetahui, bukan pengetahuan itu yang mengetahui. Jadi bila Allah mengetahui, sabitlah pengetahuan. Gitu. Macam kita kata, saya tidak mendengar, telinga saya yang mendengar. Boleh gitu? Tak boleh lah. Bila kita kata saya mendengar, mana telinga kita yang ada sifat pendengaran di kita tu, kita yang dengar. Itu sebabnya. Maka kita pun faham pendengaran kita ni lancar sebab kita boleh dengar. Allah mendengar. Mendengar bukan sifat pendengaran dia itu yang dengar. Tapi bila kata Allah mendengar, sabitlah sifat pendengaran Tuhan. Kita boleh mendengar, sabitlah sifat pendengaran kita. Kita boleh bercakap, sabitlah kata kita tak bisu. Begitu ya. Bukannya perkataan, bukannya sifat kalam kita yang bercakap, kita tak cakap. Bukan gitu. Tu ya. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, kerana yang demikian itu, demikian terhenti dari itu, melazimkan ada dahulu kemudian. Ada dulu kemudian. Mari kudrat dulu, mari hayat dulu, kemudian baru ada ilmu, kemudian baru ada iradat, kemudian baru ada kudrat. Itu ada tertib itu tu, lazim malzum itu tu, ada dulu kemudian. Maka bila dulu kemudian, yang melazimkan baharu. Bila ada dahulu kemudian ni baharu lah. Sebab lawan baharu qadim. Qadim ni tidak ada dahulu kemudian, tidak ada awal, tidak ada akhir. Tu baqa. Jadi semua sifat Tuhan sejak azali dah. Yang kita bincang secara tertib ni nak bagi faham kita saja macam mana fungsi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Selesai sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat. Habis dah 4 sifat. Dan ada pun dalil sama, pendengaran, dan basar, pelihatan, dan kalam, berkata. Dia sekaligus 3 ni. Maka iaitu seperti kata Syekh radhiyallahu ta'ala anhu. Syekh sini Imam Sanusi. Dia sekaliguskan. 3 ni sebahan ni lah yang terakhirnya. Dan 3 ni dalil akal dia lemah. Maka dibincangkan dalil akal, dalil naqal sahaja, dalil Al-Quran sahaja. Kerana 3 sifat ni tak ada kaitan dengan alam. Kenapa dia sebutkan basar terlebih dahulu? Kenapa sebutkan pendengaran terlebih dahulu? Kerana Allah sebut wa huwas sami'ul basir dalam Quran. Daripada start juzuk pertama sampai juzuk 30, mana-mana yang ada ayat wa huwas sami'ul basir. Tidak ada wa huwal basirus sami', tak ada. Maka diikutlah tertib seperti mana Allah Ta'ala tertibkan. Sama dulu, kemudian basar. Kemudian yang terakhirnya kalam lah. Tak letak mana lah. Kalam je. Macam rukun Islam, pertama syahadat, kedua sembahyang, yang ketiga khilaf. Zakat dulu ke puasa dulu, khilaf. Lepas tu haji yang terakhir. Kemudian kata musannif rahimahullah, dia kata wa amma burhanu wujubis sam'i lahu ta'ala wal basari wal kalami fal kitabu was sunnatu wal ijma'u. وأيضا لو لم يتصف بها لزم أن يتصف بأضدادها وهي نقائص والنقص عليه تعالى محال. Dan ada pun tanda wajib pada akal, mesti terima. Tak boleh kita tak terima. Wajib apa? Sama, iaitu pendengar bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan basar, melihat, dan kalam, berkata Tuhan. Tu semua kita bincang dah. Maka iaitu dalil dia tu kitab, yakni dalil Quran. Iaitu dalil Quran tu wa huwas sami'ul basir. Dan iaitu Allah Ta'ala yang amat mendengar dan yang amat melihat. Tu dia punya dalil sama basar. Dia tak ada kaitan dengan alam. Sekali ada dia letak juga. Kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat ni, maka mestilah Allah Ta'ala kekurangan.
Maka Allah Ta'ala itu kalau kekurangan tu mustahil, maka bersifatlah Allah dengan tiga ni. Dia tak ada kaitan dengan alam. Kalau ada kaitan dengan alam, lemah dari itu. Dari itu lemah sikit. Sebab kita takdir dah dulu, kalau seandainya kawan tu seorang yang tuli contohnya, boleh tak dia buat bangunan? Boleh. Orang tuli buat bangunan. Orang buta pun boleh masuk. Jadi orang buta, orang tuli tu boleh buat sesuatu. Jadi kalau takdir Allah Ta'ala tuli sekali pun boleh jadi buat alam? Boleh. Tapi tak jadi begitu. Sebab tu dalil alam terhadap sifat tiga ni tak ada kaitan, maka dibubuh ayat Quran. Ayat Quran itulah dalil yang kuat sekali berbanding dalil akal. Dalil akal adalah tiga sifat ni. Kalau selain daripada tiga sifat ni, ada juga dalil Quran, cuma dalil akal juga kuat. Sama-sama kuat. Dalil akal juga kuat, dalil nakal juga kuat. Jadi bila kuat-kuat, dalil akal tu menyokong, menguatkan lagi dalil dalam Quran. Dan lagi firman Allah Ta'ala, innani ma'akuma asma'u wa ara, bahawa aku serta kedua kamu, aku dengar dan aku lihat. Serta sini bukan serta zat, serta pengetahuan Allah Ta'ala pada dua orang ni. Tak silap ni Nabi Musa dengan Nabi Harun. Yakni adalah asal ayat ini turun kepada Nabi Musa, betul lah, dan Nabi Harun. Apa yang kamu buat ni, aku dengar, aku lihat. Itu sifat sifat sama basar. Tengok dia kata innani ma'akuma asma'u wa ara. Sifat sama dulu dia dahulukan sifat sama dulu baru basar. Dia tak ada innani ma'akuma ara wa asma', tak ada. Mana-mana pun ayat Quran ke hadis ke, dia akan utamakan sifat sama Tuhan berbanding basar. Itu tertib dia. Maka menyuruhlah Allah keduanya Harun dan Musa itu kepada Fir'aun. Suruh apa? Suruh beriman lah. Jadi bila nak suruh Fir'aun beriman, Fir'aun ni angkat, bukan nama orang. Nama orangnya Moses. Moses berapa tak tahu. Tak silap je lah. Moses berapa dia lepas. Ni zaman bila ni tak tahu ni, kena tengok balik tafsir. Dia namakan Fir'aun tu nama apa. Ni Fir'aun ni jabatan dia. Macam sultan lah, sultan bukan nama orang. Sultan jawatan. Mufti bukannya nama orang. Mufti itu jawatan. Fir'aun pun jawatan lah, macam raja, tapi di Mesir. Jadi dua-dua orang ni nak suruh dia Fir'aun ni mengaku Allah Ta'ala Tuhan. Jadi adalah orang panggil kena support moral sikit. Jadi Allah Ta'ala pun kata innani ma'akuma asma'u wa ara. Semangat sikit nak pergi dakwah pada kawan tu Fir'aun. Maka keduanya kepada Fir'aun bahwasanya ia Fir'aun amat zalim, melampaui had. Zalim sudut mana? Dia kata inni rabbukumul a'la, aku ni Tuhan kamu yang paling tinggi. Iblis dengar, iblis terkejut. Tujuh hebat iblis Fir'aun. Aku pun tahu siapa Tuhan. Dia mengaku Tuhan sebab dia tak pernah sakit. Itu istidraj. Istidraj. Itu tak pernah sakit sampai dia berasa dia Tuhan. Tu bahaya kalau orang tak sakit. Nabi SAW satu hari nak nikah dengan seorang perempuan, dia dapat tahu perempuan ni tak pernah sakit, dia tak kahwin. Sebab orang sakit ni lah orang yang dekat dengan Tuhan. Kalau orang tak sakit ni, mana ada benda pelik lah, istidraj dan sebagainya, dia pun tak nikah dengan orang tak sakit langsung. Ni bukan nak suruh cari orang sakit teruk pula, bukan. Mana tak pernah sakit langsung lah. Pening tidak apa tidak. Hebat kan kawan ni. Sampai tak pernah sakit langsung. Jadi kalau tak sakit langsung tu jangan bangga lah. Jangan bangga. Aku ni hebat ni, jaga kesihatan elok. Jaga-jaga. Sebab sakit itulah penghapus dosa. Kemudian maka berkata kedua kamu apa, Musa dan Harun tadi, kepada Fir'aun akan perkataan lemah lembut. Dia suruh lemah lembut, bukan cakap kasar. Itulah adab kita kepada musuh, tak boleh maki Harun. Dia Syiah ke, dia Wahabi ke apa, maki Harun dia tak boleh. Ni Fir'aun kafir, Wahabi baru basi. Kita dah hentam macam gila dah. Tak boleh, kena ada adab dia.
mudah-mudahan menjaga akan dia. Mudah-mudahan menjaga akan dia, ini menjaga Allah Ta'ala. Betul. Akan dia akan Fir'aun tadi. Mana Allah Ta'ala menjaga Fir'aun ni lah. Kalau jaga dari sudut apa? Dari sudut dia ni tak buat macam-macam kepada Nabi Harun dan Nabi Musa. Lepas tu dia bagi kita semangat, innani ma'akuma asma'u wa ara. Tak apa aku ada ni. Atau takut ia Fir'aun akan Allah. Mudah-mudahan begitulah. Dia takut Allah Ta'ala, maka dia pun beriman. Dia sempat beriman, tapi waktu tu roh dia ditenggorokan. Waktu tu malaikat mau nak cabut cepat-cepat. Sebab takut sempat taubat. Malaikat melakar apa? Takut sempat taubat, dia pun cabut cepat-cepat dan tak sempat. Geram malaikat pun. Kawan ni kafir tak gila tiba-tiba. Kalau dia sempat minta ampun, Allah terima, rugi. Bagi dia. Dia pun cepat cabut tunggu. Maka matilah dalam keadaan kafir. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka bersembah keduanya Musa Harun. Hei Tuhanku. Jadi Musa ni garang sikit, Harun ni kurang garang, lembut sikit. Tu. Hei Tuhanku, bahawasanya kami takut disegerakan siksa dengan dibunuh. Disegerakan siksa dengan dibunuh. Takut kami ni kena bunuh. Dan siksa ataupun dibunuh tu matilah. Siksa ni mana tak mati lagi, cuma sakit, kena siksa dengan Fir'aun. Atau ia Fir'aun zalim akan kami. Kami duk takut hak tu. Takut hak tu. Musa hak garang pun takut juga macam ni. Ada Musa garang tu. Maka firman Allah Ta'ala, jangan takut kedua kamu, bahawasanya aku serta kamu. Aku ni mana? Kesejahteraan aku, ilmu aku, segala apa lah kena takdir sini. Bukan zat Tuhan duduk dengan dia, bukan. Sebab tu penting ngaji tauhid. Mari jumpa perkataan ni, kita tak keliru dah. Sebab apa? Kita tahu dah, aku sini, bukan dia sungguh. Bukan zat Tuhan duduk berdebok di situ, bukan. Makna rahmat dia, pelihatan dia, pengetahuan dia, sentiasa diawasi. Aku serta kamu, aku lihat dan aku dengar akan kalam kedua kamu. Nokta. Tu dalil dia. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Ala-ala ada cerita bahasa Rasul, cerita bahasa Fir'aun tu. Maka datanglah kedua Fir'aun, Harun dan juga Musa itu akan Fir'aun. Datanglah. Lepas dia bagi tahu. Dalam surah Taha, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Dia baca doa tu. Supaya apa? Supaya lancar nak cakap Fir'aun. Tidak orang panggil apa? Hujah dia itu terbatas. Hujah dia itu dilawani oleh Fir'aun. Muka-muka lancar belaka. Itu Nabi. Nabi yang Allah Ta'ala jamin dah. Masih lagi berdoa. Nabi SAW doa, Allahumma zidni ilma warzuqni fahma. Padahal Nabi SAW orang yang paling alim atas dunia tu. Waktu tu masih lagi minta ilmu dan kepahaman. Akan Fir'aun, maka berkatalah baginya. Apa tu? Maka berkata baginya, Musa. Okey. Maka berkata bagi Fir'aun oleh Musa. Gitu. Pelik sikit apa ni. Dia ikut kita Arab habis. Adakah bagimu tu apa? Gemar. Okey. Adakah bagimu Fir'aun gemar, suka pada suluh ni perdamaian serta Tuhan kamu? Tuhan kamu Fir'aun. Dia tanya. Musa bagi tahu. Kamu ni nak damai dengan Tuhan. Apa dia kata gitu? Sebab ada ngaku ni Tuhan. Jadi kamu nak damai dengan Tuhan kamu. Kamu ni bukan Tuhan. Tuhan ada lagi Tuhan lagi. Allah Ta'ala tu Tuhan. Tuhan kamu. Bukannya mu Tuhan. Tuhan ada Tuhan kamu lagi. Mu nak damai dengan Tuhan.
maka sungguhnya telah mengikut kamu akan nafsu kamu 450 tahun. Oh, itu lama, 450 tahun duduk dalam kekufuran, ikut nafsu. Kufur ke mana? Mengaku Tuhan. Mengaku Tuhan, bunuh anak lelaki. Zaman Musa, bunuh anak lelaki. Dia beranak lelaki, tak nak lalu. Itu zaman Firaun. Zaman jahiliyah lah. Dia beranak tu, keluar lelaki, tak nak lalu mati. Kecuali Nabi Musa. Nabi Musa special sikit. Lepas tu Nabi Musa alaihissalam bila beranak, dia sembunyi-sembunyi, dia letak dalam sampan beguang itu, dia pun melayarkan anak dia Musa tu ke tepi sungai. Kemudian belayar sampailah di depan tempat Firaun tu, dan Firaun ambil. Dia tak bunuh. Lepas tu zaman Firaun, zaman Nabi Musa alaihissalam, syariat dia boleh poligami, tak ada had. Sejuta bini boleh. Sebab lelaki kurang waktu tu. Semua dibunuh Firaun. Tu Zaman Nabi Isa seorang satu saja, tak ada lebih. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 orang sahaja. Untuk kita tak ada hak untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam khususiat, tapi Nabi kahwin 11 atau 13 khilaf. Tu. Ini 450 tahun, maka ikutlah olehmu akan Tuhan kamu setahun ni apa maksud dia? Bukan suruh setahun dia beriman, makna tolonglah beriman kejap setahun ni. Dah maksiat 450 tahun. Tolonglah mengaku Tuhan ni dalam masa setahun ni. Tu suluh tu perdamaian. Bukan nak suruh dia beriman sekejap, nak kata harapan untuk beriman tu ada. Mudah-mudahan dia mati dalam keadaan beriman tu, selesai tu dakwah dia. Bukan suruh beriman setahun saja, selesai angkapi balik lepas tu, bukan maksud itu. Kemudian niscaya kalau kamu tu setahun kamu ikut dia, diampun segala dosa kamu. Seperti mana orang kafir masuk Islam, ampun belaka dosa-dosa dia. Maka jika tiada setahun, maka sebulan. Sebulan tak apalah. Maka jika tiada sebulan, maka 7 hari. Tu dia. Punya bagi ke Firaun diskau, suruh beriman walaupun sesaat, walaupun seminggu. Maka jika tiada seminggu, maka sesaat. Saat pun tak apa. Allah punya nak kata, Firaun ni teruk, ni keras hati. Maka jika tiada, kalau tak sesaat bukan beriman, maka katakan olehmu pada nafsu yang satu, nafsu jiwa hati, la ilaha illallah. Ucap la ilaha illallah pun tak apa lah. Tapi la ilaha illallah dalam mazhab Syafi'i, ucap syahadah tidak sah, kena guna asyhadu juga. Mazhab Maliki sahaja yang sah guna la ilaha illallah tanpa ucap asyhadu. Maka adalah bagimu, kalau kamu ucap la ilaha illallah tu, maka adalah bagimu, bagi Firaun itu, orang yang bersuluh, orang yang berdamai. Ini berdamai dengan Tuhan. Dan tiada dihilangkan muda kamu, yakni kamu sentiasa dalam keadaan tidak tua, walaupun dah beratus-ratus tahun dah kamu hidup. Dan tiada ditinggalkan daripada kamu kerjaan kamu melainkan mati. Wallahu a'lam. Kat dulu lah, banyak muka. Cerita Firaun tu, ini asal dalil sama bahasa dia pergi cerita berkaitan kan Firaun. Wallahu a'lam. Jadi hari Jumaat tak ada, hari Isnin tak ada, Jumaat tak ada, Isnin ada boleh. 2 minggu lah. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.